Bismillahirrahmanirrahim. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. صدق الله العظيم. In tubdu syai'an aw tukhfuhu, awasilah keadaan-keadaan kamu, kerana jika kamu nyatakan sesuatu, aw tukhfuhu, atau kamu sembunyikan dia, fa innallaha kana bikulli syai'in alima, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan segala-galanya. Ayat sebelum ni menyatakan larangan memasuki rumah tanpa izin. Mintalah izin terlebih dahulu sebelum masuk. Kemudiannya jika kita masuk dengan izin, tidak bermakna kita bebas. Kita tidak terikat dengan peraturan dan adabnya. Kita masih terikat. Antara ikatan yang kita dinasihatkan di dalam ayat ini, iaitulah kita nak sembunyikan rahsia. Di dalam rumah seseorang ada rahsia. Di bilik air dia, dalam rumah dia, tempat pergerakan dia, makanan dia, makan minum dia, tinggal makuk dia, semuanya ini rahsia. Tidak boleh kita keluar daripada sebuah rumah yang kita masuk dengan izin. Apabila kita keluar, kita dedahkan sesuatu yang kita lihat dalam rumah. TV-nya besar, kita kata tak main. Ataupun kita katanya bilik mandi, bilik air dia kotor, misalnya. Ataupun apa-apa sajalah yang kita lihat luar biasa misalnya, hendaklah kita sembunyikan. Jika kita sembunyi dan kita dedahkan, semuanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah Subhanahu wa taala bikulli syai'in alima, maha mengetahui segala sesuatu. Maknanya kita dedahkan kepada, apabila kita keluar, kita dedahkan kepada orang ramai. Ada niat kita, mungkin rumah kita pun kotor juga, tapi oleh kerana rumah orang kotor ni, kita beritahu rumah orang kotor, bilik air dia kotor. Padahal bilik air kita, maknanya tidak bilik kita saja kotor, bilik dia pun kotor juga. Macam tu niatnya. Niat ini tidak ikhlas, tidak jujur. Jadi Al-Quranul Karim menggunakan satu bahasa yang lebih halus. Dia kata kalau kamu nyatakan atau kamu sembunyikan, Allah sentiasa mengetahui. Artinya janganlah anda dedahkan sesuatu yang tidak disukai, ataupun awak sembunyikan sesuatu yang patutnya semua orang bersikap begitu, mempunyai sikap begitu. Kita dapat di dalam rumahnya teratur, bersih, tapi kita sembunyikan ini sebab kita kotor, misalnya begitu. Jadi hentikanlah, ini tidak ada adab. Kita keluar daripada sebuah rumah, kita dedahkan kepada orang ramai. Salah itu. Uslub ini digunakan dengan suatu keterangan yang bersahaja. Kalau kamu buka, kamu sembunyi, kalau kamu dedahkan kepada orang ramai, tidak menyatakan larangan. Tidak dikatakan jangan dedah dan jangan dedahkan keburukan, jangan sembunyikan kebaikan kepada orang ramai. Jika anda masuk sebuah rumah dan anda keluar daripadanya, jangan dedah dan jangan sembunyikan sesuatu yang sepatutnya anda nyatakan, tapi anda sembunyikan sesuatu yang anda sepatutnya nyatakan kepada orang. Ini sikap yang tidak jujur. Tidak digunakan kata larangan, kerana perkataan ini, uslub ini adalah lebih baik
baik dan lebih dekat dengan perasaan hati seseorang. Satu maknanya. Makna yang kedua pula, in tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Ada hubungan dengan ayat sebelum ini menyatakan rumah Nabi. Kalaupun anda sudah masuk, anda tidak tahu hukum sebelum itu, maka anda terlepas masuk dalam rumah Nabi. Bila masuk dalam rumah Nabi ni, rumahnya sempit, mungkin kita tak nampak. Kita nampak isteri Nabi di sebalik tabir, kita nampak pula pergerakan mereka, kita nampak pakaian mereka, pakaian isteri Nabi. Jangan dedahkan kepada orang ramai, kerana ini rumah Nabi yang di dalamnya mempunyai banyak rahsia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui semuanya itu. Kemudian ayat seterusnya, la junaha alaihinna fi abaihinna. Tidak ada salah kepada perempuan-perempuan yang tidak berpakaian, yang melindungi anggota yang haram, dipandang oleh lelaki ajnabi. Itu satu makna di sininya ni. Yang tidak berpakaian melindungi anggota, yang melindungi anggota yang haram, dipandang oleh lelaki yang ajnabi, menemui bapa-bapa mereka dengan anak-anak dan anak-anak lelaki mereka dan saudara-saudara lelaki mereka. Ini pula hukum aurat. Untuk aurat, ayat di sini dalam terjemahannya dikatanya kepada perempuan-perempuan yang tidak berpakaian. Tak berpakaian melindungi anggota, dia tidak mempunyai pakaian ataupun dia masih kecil lagi. Sepatutnya walaupun kecil, dia mempunyai pakaian yang secukupnya, iaitu menutup aurat mughallazahnya walaupun kecil. Tapi tidak salah kalau dia terbuka itu di hadapan bapa dia, adik-beradik dia, adik-beradik perempuan dia juga sesama perempuan, itu tidak mengapa. Tapi ayat ni ingin menyatakan kepada kita masih lagi dalam hal isteri Nabi. Isteri Nabi ini mempunyai aurat sama dengan orang lain. Pakaian mereka mestilah menutupi aurat, mestilah ditutup sepenuhnya. Tetapi tidak dilarang jika mereka itu balik ke rumah dia untuk membuka sebahagian aurat tidak mughallazah lah. Aurat tidak mughallazah, maknanya muka mereka dan sebahagian daripada tubuh anggota biasa dibuka di hadapan bapa mereka, terbuka di hadapan anak-anak mereka, saudara perempuan mereka, anak-anak bagi saudara mereka, anak-anak lelaki daripada saudara perempuan mereka. Ini tidak mengapa, sekalipun ia tidak boleh dedah di hadapan umum aurat itu, tapi bagi kaum kerabat yang terdekat, anak-anak, ibu bapa, anak saudara, sebelah ibu, sebelah bapa, semuanya ini boleh, yakni aurat di hadapan keluarga dalam rumah. Dan demikian juga tak boleh dibuka, wala nisa, bukan tak boleh dibuka, boleh buka ni di hadapan orang yang disenaraikan ini, iaitu bapa, anak lelaki, saudara-saudara lelaki, anak saudara, anak-anak lelaki, saudara-saudara lelaki mereka, maknanya anak saudara lah. Boleh anak lelaki bagi saudara-saudara perempuan, anak saudara juga daripada anak perempuan, daripada adik-beradik perempuan, boleh didedahkan aurat di hadapan mereka ini semuanya. Wala nisaihinna, dan demikian juga boleh dibuka di hadapan sesama perempuan mereka ini sesama Islam. Maknanya di hadapan orang perempuan kafir, kawan-kawan mereka yang Islam, tidak mengapa didedahkan sebahagian aurat yang biasa. Aurat muka dan tapak tangan itu dah kita sebut dah dahulu, tidak termasuk dalam aurat yang wajib ditutup. Lebih daripada itu, tidak aurat mughallazah. Bila tidak aurat mughallazah ni aurat yang tebal, aurat yang keras, kemaluan, paha, sebahagian daripada dada, itu tak boleh dibuka.
sama ada hadapan anak, di hadapan anak saudara, di hadapan bapa mertua pun tak boleh. Demikian juga anak perempuan, kawan-kawan perempuan yang Islam juga tidak mengapa, sama dengan anak juga. Tapi kalau kawan-kawan perempuan yang kafir, tak boleh dibuka di hadapan mereka. Aurat sesama Islam, sesama wanita tetapi kafir, wanita itu kafir, aurat dengan mereka samalah dengan aurat di hadapan orang lelaki. Di hadapan orang lelaki, auratnya ialah seluruh badan kecuali muka dan tangan dan kaki, tapak kaki. Di hadapan lelaki samalah juga aurat yang sama di hadapan wanita kafir. Wanita kafir maknanya, kita katakanlah pelajar-pelajar di asrama, dia duduk sama-sama wanita sesama perempuan, auratnya tidak boleh dibuka sepenuhnya, hanya muka dan tangan sahaja. Jadi dengan itu sepatutnya bagi pelajar-pelajar perempuan di asrama, mereka duduk sesama Islam. Jika mereka duduk tinggal bersama dengan orang bukan Islam, maka mereka mengalami sedikit kesulitan kerana auratnya di hadapan wanita yang kafir sama dengan auratnya di hadapan lelaki. Begitu. Sebab ayat ni menyatakan wala nisaihinna, dan wala nisaihinna, dan perempuan-perempuan Islam mereka, yakni mereka itu orang Islam, di hadapan perempuan-perempuan Islam auratnya sama dengan lelaki-lelaki. Tapi kalau orang bukan Islam lebih berat. Itu dia. Wala ma malakat aimanuhunna, dan wala ma malakat aimanuhunna, serta hamba-hamba sahaya yang dimiliki oleh mereka. Di hadapan hamba sahaya juga lebih terbuka sedikit auratnya, tidak seperti di hadapan orang lelaki, hamba perempuan yang mereka miliki. Hamba perempuan yang mereka miliki, auratnya samalah dengan aurat di hadapan anak-anaknya, di hadapan bapaknya, bapa mentuanya, adik-beradiknya. Wattaqinallaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida, kerana sesungguhnya Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Ini menyatakan aurat di sini, dan sekali lagi dalam surah An-Nur juga membicarakan aurat yang sama. Aurat yang sama. Jadi ayat menekankan tentang aurat di dalam surah ini bersama dengan aurat para isteri Nabi. Para isteri Nabi. Dan bagi wanita Islam seluruhnya samalah auratnya di hadapan orang yang disebutkan di sini. Diharuskan mereka mendedah sebahagian aurat mereka di hadapan keluarga yang terdekat, tetapi wanita yang bukan Islam dikira mereka ini orang luar yang tak boleh didedahkan auratnya, hanya sekadar muka dan tangan sahaja. Apa hikmatnya? Hikmatnya, wanita bukan Islam dengan wanita Islam, mereka bermusuh dari sudut agamanya. Mungkin kesilapan itu akan diberitahu kepada kaumnya, beritahu kepada puak-puak dia. Jadi dengan itu akan terdedah aurat orang Islam kepada orang bukan Islam, bukan saja lelaki tapi juga, bukan sahaja perempuan tapi juga kaum lelaki. Satu perkara lagi, misalnya juga wanita dengan wanita, walaupun dia dibenarkan mendedah aurat sebagai daripada auratnya, tapi dia tidak boleh menyatakan kepada keluarganya, kepada suaminya umpamanya, diberitahu sebagai, oleh kerana dia orang perempuan dengan orang perempuan, dia boleh mengetahui, tapi aurat itu adalah rahsia yang tak boleh didedahkan kepada suami dan orang lelaki yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Allah Subhanahu wa taala